So hari ni kita nak fokus yang sini. So yang ini adalah benda-benda penting yang dia nak tengok. Tapi sebagai pelabur fundamental analysis ni, secara logiknya kita fikir logik. Okay, let's say imagine kita ada ramai kawan. So dan kita ni mungkin yang minat-minat saham ni selalunya orang nampak macam berduit. Mungkinlah tak ada duit, tapi bila minat saham, cubalah post selfie kan, oh hari ni saya pergi kelas saham. Lepas tu adalah orang komen, oh kaya lah, masya lah oleh orang-orang yang kawan-kawan kita yang mungkin ada banyak idea perniagaan, tapi bab nak minta modal tu dia minta kita lah sebab dia ingat kita banyak duit. Jadi contohlah dalam situasi ada kawan kita, dia ni memang dia kata dia ada idea bisnes. Wah, idea bisnes. So apa kata dia kata, saya ada idea bisnes ni terbaik ni. So mungkin bisnes apa bisnes katalah kita nak senang cerita face mask katakan. So dia mungkin dia dapat material lah, dia pun dapat buat face mask yang cantik-cantik kan, gambar kartun lah, apalah semua and so on and so forth. Lepas tu dia kata, oi ni modal nak berniaga ni dalam 10k. So kita tong-tong modal lah dia kata. So dia ada RM5,000, dia nak minta kita keluarkan RM5,000 untuk pump dalam jadikan modal untuk perniagaan ini. Dia pun cerita, ini kalau jual banyak ni untung berapa persen ni. So memang dalam 3-4 bulan ni boleh dapat ni dalam RM50,000, RM60,000. Contohlah Jadi kita ni sebagai orang yang nak mengeluarkan duit, so selain daripada kawan tak kawan, kita pun mesti ada asas pertimbangan yang kita buat, analisis yang kita buat sebelum kita bersetuju nak bagi duit pada dia. Betul tak? So RM5,000 ni kita akan tengok mungkin apa antara benda-benda yang kita tengok. So yang kita tengok antara pertimbangannya, sebenarnya apa yang kita buat tu kita dah buat dah fundamental analysis, tapi ini yang mungkin kita tak perasan lah. So antara kita tengok mungkin dia ni sejarah dia, itu yang penting kan, sejarah dia sebelum ni, itu yang kita tengok, betul tak? So sebagai contoh, sejarah apa yang kita nak tengok? Bukanlah sejarah percintaan apa semua, mungkin kita tak kisah kan, tapi sejarah apa? Kita tengok dia ni sebelum ni, sejarah perniagaan dia sebelum ni lah. Adakah sebelum ni dia pernah berniaga, dan mungkin dia ni memang kaki berniaga, macam-macam bisnes dia buat. Kalaulah kesemua perniagaan dia sebelum ni untung meletup masuk, adakah kita lebih yakin yakin ni sebab dia ni tengok berniaga apa yang menjadi, berniaga biskut menjadi, berniaga kek menjadi, berniaga baju menjadi, berniaga pokok-pokok menjadi, ini kali ni berniaga face mask ni mesti meletup sekali ni. So kita pun rasa lebih yakin untuk melabur dalam perniagaan kawan kita, betul tak? So itu asas logik dia. Sebab nanti logik yang sama kita akan gunakan untuk memilih saham. Senang je, saham ni very simple. Itulah asasnya ni. So walaupun kawan kita ni 10 jenis perniagaan yang dia buat sebelum ni semuanya menguntungkan, tidak menjamin perniagaan yang akan datang ni untung juga. Tak garanti. Sejarah lalu tidak menjamin, tapi sekurang-kurangnya so kita kalau 10 kali ni menguntungkan, mungkin boleh untung. Itu asas pertimbangan. Dalam saham ni tidak ada yang garanti. Itu kena faham betul-betul. Sebab ramai orang yang macam macam-macam dia belajar strategi fundamental ke teknikal ke, so dia nakkan yang mana satu yang garanti boleh untung, garanti harga boleh naik. So tak ada. Sebab saham ni juga adalah perniagaan, tidak ada yang garanti. Tapi untuk mengurangkan risiko kita terjebak dalam kerugian, adalah asas pertimbangan yang tengok, logik seperti ini yang kita pakai. Biasanya kalau syarikat tu nanti, syarikat tu untung, mungkin tahun depan dia terus untung. Mungkin. Adakah garanti? Tidak garanti. Itu kena faham. Okey, apa lagi? Kita tengoklah sejarah-sejarah dia. Dia ni punya sikap dia lah, contoh kan. Sikap dia sama ada dia jujur ke ataupun menyeleweng ke, itu adalah benda-benda yang kita tengok. Okey, walaupun syarikat nanti kita tak tahulah siapa yang lead syarikat tu, tapi in a way kita melalui fundamental analysis yang kita boleh buat, adalah cara untuk kita nampak macam dia ni pandai berniaga. Nampak macam nampak macam jujur lah. So itu adalah antara benda yang kita cuba dapatkan. Okey, logiknya seperti ini. So dan apakah ratio-ratio yang penting biasanya yang orang tengok dalam bisnes? Okay, secara logiknya apa? Antara benda yang ni kita akan tengok, sebelum ni kita tengok perniagaan ni apa? Kita akan tengok benda yang penting adalah menilai suatu syarikat ni. Sekarang kita masuk ke dalam saham ni, apa antara penting yang kita nak tengok? Satu, bisnes yang logik apa? Kita tengok dia punya hasil jualan kan? Ataupun terma dalam saham ni biasa dipanggil apa? Revenue dalam bisnes. Ataupun hasil jualan, total sales. Ni nak senang faham, macam contoh kalau orang berniaga goreng pisang,
So dia jual macam katalah apa RM3. So sehari tu dia jual goreng pisang sebanyak RM200 contoh. Maknanya RM200 tu adalah hasil jualan tu, itulah revenue. Hasil bukan untung itu adalah hasil jualan, revenue. Okey, apa lagi antara benda yang penting tengok. Okey lah, kadang-kadang hasil jualan tu penting, tapi memanglah dia dapat collect RM200, tapi nak beli pisang pun dah RM180, minyak dah RM20, upah pekerja dah RM50. Kita tengok rugi. So beza so yang itu adalah keuntungan ataupun profit. Ni antara benda penting yang kita tengok juga. So syarikat tu untung ke tidak? Kadang-kadang sales banyak tapi cost pun tinggi, tak okey juga. Jadi sales penting dan profit pun penting juga. So itu adalah untung. Maknanya hasil jualan tolak dengan cost. Apa lagi antara yang kita penting nak tengok lah, syarikat tu okey ke tak okey? Kita tengok hutang dia lah. Hutang dia. So which dalam keuangan ni nanti, so adalah ratio yang diguna pakai. Banyak ratio yang diguna pakai. Antara yang utama dipanggil sebagai debt. Hutang ni okey, ada hutang tak ada masalah, tapi dipanggil debt bahagi dengan equity ratio. Okey, alamak pening lah apa benda debt equity. Okey, tak apa. Hari ni intro ni jangan pening-pening dulu. Ataupun maksudnya adalah level hutang lah, level hutang. Itu yang senang kita nak faham. So logiknya kita nak kita nak, kalau bisnes tu hutang dia macam kita ni senang faham macam kita ni manusia ni, kita kan sebagai pekerja, walaupun kita ni bekerja pun kalau kita anggap kita dalam sebagai kehidupan kita yang bekerja ni sebagai satu perniagaan. Perniagaan kita apa? Perniagaan kita adalah kita mendagangkan diri itu tu lain macam lah Okey, kita memperdagangkan kita punya fikiran lah, kita punya kebijakpandaian atau ada kebijak, kita punya knowledge, kita punya kepakaran. Tu dia. Kita punya kepakaran dan kita punya masa lah. Mungkin kita kerja 9 pagi sampai 5 petang, 9 pagi sampai 6 petang. Lepas tu kita pula pandai buat kerja tu. Jadi kita jual benda tu dengan syarikat, dan in the end syarikat bayar kita hujung bulan, bayar gaji. Tak kisahlah RM1,000 ke RM5,000 ke RM20,000 ke, tak kisah. Maknanya kita buat bisnes. So imagine kita buat bisnes, dan bisnes kita ni untuk kita pergi kerja pun kita adalah kita punya cost kan. Kita kena beli kereta atau motor. Itu adalah cost perniagaan kita. So imagine gaji kita tu kita ibaratkan sebagai kita punya revenue. So itu adalah hasil perniagaan kita sebulan. Perniagaan kita dengan bekerja. Itu revenue kita. Kos kita apa? Duit kereta, bayar duit ini, bayar duit rumah, kena ada tempat tinggal, bayar duit makan, kenalah makan, tak makan ni tak larang nak pergi kerja. So and so forth. So mungkin gaji kita RM5,000. Kita punya belanja-belanja, kena ada handphone, bayar duit handphone, bayar ni, bayar tu, bayar ni. So mungkin perbelanjaan bulanan kita RM3,000. Okay. Gaji RM5,000, belanja RM3,000. Dalam kes ni, perniagaan kita yang pergi kerja ni menguntungkan. So itu. So dan kita juga, untuk kita beli kereta pun, kita tak ada duit cash. Untuk beli rumah kita pun tak ada duit cash. Jadi kita berhutang. So mungkin RM3,000 tu level hutang kita. So adalah perkiraan dia, yang maknanya nak tahu kita ni okey ke tak okey level hutang, debt to equity ratio untuk individu ni, kita nak pergi pinjam dekat bank. So dia kan ada limit kan. Encik ni dah 60% daripada gaji dah encik punya hutang-hutang ni. Tak boleh dah buat loan ni. So itulah pemahaman tentang debt to equity. Maknanya hutang tu okey. Hutang tu macam dah common kan, normal, tapi ada level hutang yang sihat. So itu adalah cara nak melihat kepada syarikat. Konsep yang sama. Apa lagi? Dividend yield kita ada bincangan dalam intro hari tu kan. Ada saham yang beri dividen. Ni antara perkara yang dilihat juga oleh pelabur ataupun investor, dan lain-lain lah, dan beberapa lagi. Okay, sekarang kita masuk ke practical terus lah. Kita tengok dekat sini. So bila kita buka di sini, okay, bila kita buka ni, kita tengok di ruangan ni. So ini yang ada di ISAM. So first, kat mana kita nak dapatkan maklumat-maklumat ni, sejarah syarikat ni? Kita tak kenal syarikat ni. Okey, sebenarnya untuk syarikat saham-saham yang telah pun disenaraikan di Bursa Malaysia, dia wajib, antara syarat dia City Broadband. City Broadband ni saya rasa tak ramai orang guna. Dia di Cyberjaya je dia. Jarang-jarang dia buat hal. Jarang-jarang dia buat hal. Okay. So kita tunggu sikit lah. Kita tunggu sikit. Hopefully kawan-kawan kita tadi tak terkejut sangat. Terima kasih kerana masih bersabar. Ni nak minta stars pun tak boleh. Nak minta stars pun tak boleh. Macam mana nak minta stars ni? Interrupted. Ni adalah masalah-masalah teknikal. So kita pengajaran kita daripada sini,
Sama lah macam kehidupan. Kadang-kadang kita rancang tu tak semesti menjadi. Di dalam saham pun sama. Kadang-kadang yang kita rancang tu, tengok dah betul lah teknik ni, betul lah tengok ratio-ratio dah ambil dah, tapi turun pula harga saham tu. Boleh juga jadi seperti itu. Okay, ini yang mana yang bersabar dengan yang hold saham-saham yang fundamentalnya okey ni, dia okey lah, masih okey. Naik balik saham tu. Naik balik saham tu. Dia acah-acah nak cut loss tadi, tapi hold lagi, masih lagi. So saya harap okey lah, semua dah okey, kita boleh teruskan. Okay. So harap-harapnya sempatlah kita habiskan kelas ni. Okay, kita sambung balik part yang tadi. Okay, so di mana kita tadi? So tadi kita berbincangkan tentang ratio-ratio ni. Okay, so kalau kita tengok di sini, antara, okay, di mana kita nak mendapatkan maklumat ni? Nanti kita consider lah kalau ada memang masalah ni sering berlaku kan. Nasib baik kelas free kan. So harapnya semua bersabar lah. Okay, so kita kembali so kita reset balik mind kita untuk melihat kepada business per se. So dari segi perniagaan, so setiap syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia, dia wajib untuk mengeluarkan laporan tahunan ataupun annual report. So dia wajib keluarkan annual report, okay, ataupun laporan tahunan. Apa yang kena ada dalam laporan tahunan ni? Dia kena ceritakan tentang perniagaan dia sepanjang setahun lepas. Untung ke kena cerita, rugi kena cerita, hutang dengan siapa kena cerita, apa dia buat dengan duit dia kena cerita, mana dia dapat duit dia kena cerita, everything dia kena ceritakan. Supaya apa? Supaya kita sebagai pelabur, kita boleh buat decision. Patut tak, kalau kita belum beli lagi saham tu, patut tak saya consider saham ni untuk saya invest duit dekat dalam syarikat ni? So ataupun kalau kita dah ada saham syarikat tersebut, kita review, patut tak saya setia dengan syarikat ni? Should I still invest dalam this company? Ataupun fundamental dia macam dah berubah, should I tukar kepada company lain? So itu adalah antaranya. So sekarang ni kita nak tengok mana nak dapatkan annual report tu. Okay, ada dua tempat. Yang pertama, kalau anda buka di website iSaham ni, okay, so anda scroll kat bawah, so kita boleh tengok laporan tahunan tu daripada website Bursa Malaysia. Jadi kalau nak tengok kat situ, kena klik kat sini. Klik kat annual report ni, ataupun buka ke website Bursa Malaysia dan cari, boleh. So tapi dalam kes ni nak senang, saya klik je link yang ada dekat dalam iSaham ni, klik kat sini, pop kat situ. So dia akan bawakan kita ke website Bursa Malaysia. Dah filterkan teruslah tentang annual report. So nampak sejarah annual report syarikat ni lah. Setiap tahun dia bagi. So yang kalau nak tengok yang terkini, anda boleh klik kat sini, klik kat situ. So boleh download dia dalam bentuk PDF, annual report ni 2019. Klik kat sini, so boleh baca tentang maklumat-maklumat ni. Okay, hari ni kita tak adalah nak baca semua ni. Hari ni saya nak tunjukkan untuk yang intro ni, at least kita tahu, oh kat sini rupanya nak ambil annual report. Selain daripada tu, kita juga boleh dapatkan di website syarikat. Sebab setiap syarikat yang public listed company yang disenaraikan di Bursa Malaysia, so dia akan ada satu section investor relation. So klik kat website dia ni, sebagai contoh. Lambat keluar ni, internet tak ada, risau so tengok contoh kat sini, tengok nampak ada tab ni, investor relation. So memang semua syarikat yang public listed company dia perlu diberitahu kepada investor, ada dekat dalam ni. Yang ni dia pecah, annual report boleh dapat kat sini jugalah. Dan juga financial highlight. Banyak tiga ke empat kita nak tengok syarikat lain punya pula. So kita tengok yang sama, tapi tengok macam mana rupa untuk syarikat lain punya. Cuba bagi idea. Thank you Hafiz, 10 stars. Oh macam gamers pula cuba bagi nama. Bagi nama saham. Dia ada delay sikit Okay, sementara menunggu tu DNO. So DNO. So cuba kita tengok DNO. Tadi kita dah nampak dah. Okay, ni Getronic punya. Cuba kita tengok DNO. Setakat dua maklumat ringkas yang kita dapat ni kan. First kita tengok kat sini dah nampak. Okay, nampak macam DNO ni kurang sikit lah berbanding dengan Getronic tadi dari segi overall dia. Okay, tapi kalau kita turun ke bawah ni, so nampak dari segi revenue, nampak revenue DNO ni menaik. So dan juga profitnya menaik. So dekat sini kita nampak gambaran. Ataupun yang kata tadi PHB. Cuba tengok PHB. Pegasus Height. First kita tengok kat sini pun dah macam alamak 1.6 biar betul. So kita tengok kat sini, nampak macam recently yang terbaru ni naik. Tapi keuntungan dia, cuba tengok. Dia nampak graf ni naik, tapi cuba tengok level. Ni level 0.
Jadi dia memang setahun yang terbaru ni dia rugi, loss making company. Ini secara ringkas okey, tapi tak nampak sangat. Ini untuk mendapatkan sekilas yang pertama. Okey, kalau kita tengok di ruangan yang ini, QR ni, okey, syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia juga, dia kena selain daripada annual report, dia kena keluarkan report yang lebih rapat, iaitu setiap suku tahun. Setahun dia ada 4 kuarter. Satu kuarter tu 3 bulan. Jadi setiap 3 bulan dia kena keluarkan report. Kalau anda nak tengok pencapaian syarikat setiap 3 bulan, klik dekat sini. QR ni. So yang biru ni adalah revenue, yang merah ni adalah keuntungan. So kalau di bawah ni maknanya dia rugi. Dah berapa kuarter dah rugi? Rugi. Dah lama rugi lah So yang dah lama rugi. Berbanding dengan syarikat, cuba kita tengok Scomnet. Kita tengok Scomnet. Contoh Tengok Scomnet, tengok di ruangan. Okey, ni cantik lah cantik revenue-nya, untung. Cuba tengok QR-nya. So nampak ni kan. Biru, revenue-nya pun cantik, profitable lah berapa tahun. Dan tengok profit-nya level ni pun nampak macam berbanding dengan ni, nampak macam meningkat. Jadi ini secara ringkas untuk kita membuat pemerhatian. So biasanya di QR report ni kita tengok apa? Kita bandingkan kuarter ni, yang Ogos ni, kita bandingkan dengan Q on Q lah orang guna pakai. Kita banding dengan kuarter yang sama tahun lepas. Tapi kalau Q on Q dia menurun revenue-nya, tapi profit-nya menaik. Ini untuk dapat feel yang pertama. Maklumat ni semua ada dalam quarter report. Maklumat yang ini tadi ada dalam annual report. Tapi ini kalau nak dapat gambaran yang ringkas. Jadi sekilas untuk dapat apa? Nak dapat feel syarikat ni okey ke tak okey. So berbanding dengan syarikat macam AirAsia. Okey, AirAsia. Kita dengar-dengar macam ada masalah kan. Tapi nak tahu betul-betul masalah ke tak masalah, cuba tengok dekat QR report ni. Memang 2020 ni memang rugi. Revenue adalah hasil jualan tiket kan. Sebab ni masa ni baru PKP, jadi report sebelum tu masih keluar lagi. Report yang ni ada jualannya terlalu sedikit hasil revenue dia berbanding dengan sebelum-sebelum ni. Banyak ni kita lah menyumbang ni kan. Travel pergi Bali, travel pergi ni kan. Ni dah tak ada orang pergi travel. Ada yang balik kampung ke Sabah Sarawak. So yang ini yang domestik saja. Dan tapi loss making company lah, loss making. So nampak. So ni kat sini kita boleh nampak apa? Kita dapat feel. Syarikat ni memang tengah ada masalah. Okey, itu. Kemudian dividen, tadi ada yang tanya DY kan. DY ni dividend yield maksudnya dividend yield. Yang ini adalah satu formulasi yang orang guna pakai untuk menggambarkan syarikat tu memberi dividen dia secara percentage. Kalau nak buat perbandingan, macam contoh kita melabur dalam ASB. ASB kan memberi dividen, antara pelaburan yang memberi dividen yang konsisten lah sebab kita memang consider paling penting dividen berapa. Itu orang nak tahu Dalam pelaburan saham juga ada saham-saham yang memberi dividen. Dan kalau orang yang berminat nak mencari, biasanya of course lah investor ni kita jangka masa yang panjang kan. So yang berminat untuk mendapatkan income yang konsisten dalam bentuk dividen yield ni adalah perkara yang selalunya dia perhatikan. So kalau nak tengok ni, kalau nak tengok sejarah pemberian dividen syarikat tu, boleh tengok di ruangan ni. Macam tengok di AirAsia pernah memberi dividen 2019, 2018. Sebelum tu tak pernah bagi. So baru nak start bagi, masalah pula syarikat. Jadi 2020 dia tak ada bagi dividen. Jadi kalau orang yang berminat nak mencari syarikat-syarikat memberi dividen yang konsisten, boleh tengok di ruangan ni, tengok sejarah pemberian. Logik yang sama. Kalaulah dia setiap tahun bagi sebelum ni, kemungkinan besar dia akan terus bagi pada tahun depan. Adakah garanti? Tidak garanti. Cuba tengok yang syarikat lain seperti Franken. Okey, Franken. Okey, yang ni nampak macam hijau. Okey, revenue naik, profit naik, cantik. Tengok QR report dia macam okey, cantik. Contoh dividen ini adalah bukan syarikat yang memberi dividen yang konsisten sebab dia baru start, dia ada lopong-lopong sikit. So kalau yang berminat nak mencari syarikat yang memberi dividen yang konsisten, saya pernah kongsikan saya rasa dalam intro yang lepas. Okey, klik dekat screener. So boleh klik by category ni. Cuba klik dekat dividend screener. So ini adalah screener yang anda boleh guna pakai yang mencari saham-saham yang berkait dengan teori dividen. Kalau nak mencari dividen yang macam konsisten tu, mungkin kita boleh tengok yang ni lah, Birds of Bursa 2, ataupun nak mencari dividen yield yang tinggi, boleh tengok dekat high dividend yield screener. Klik kat sini, contoh. Mana yang yield yang tinggi ni? Contoh macam Ewin. Yang NS ni non syariah Tengok Ewin. Tapi complete rasanya baru masuk syariah kita tak tukar lagi.
Baru keluar hari ni. So tengok kat sini, cuba tengok dividend history dia. So tak konsisten. Jadi kalau nampak tinggi tu tapi baru sekali bagi. So tak mungkin dia terus bagi tahun depan, tapi nampak macam feel dia macam baru sekali ni, tak yakin sangat ni. Tengok UOA Development, cuba klik kat sini. Ni mungkin ada kenal lah, property developer kan. Tengok sikit QR report dia. Okay, tengok sikit dividen dia. Okay, saya rasa ni ada bug sebab UOA Development ni dia memberi dividen yang konsisten. Tapi anyway, nanti kita betulkan yang ni. Cuba anyway, ini adalah antara di mana tempat anda nak mendapatkan maklumat-maklumat seperti ini. Okay, so itu kita dah tengok kita dah faham tentang nak dapatkan, tengok feel dia, revenue dia macam mana, trendnya, profit dia macam mana trendnya. Dan kita dah tengok yang zoom in sikit dari segi quarter report dia. Now kita nak tengok dividen, dah tengok dekat area ni. Okay, sekarang kita nak masuk kepada berkenalan tentang yang paling biasanya bila ratio-ratio yang banyak dalam financial, dalam dunia pelaburan ni, banyak ratio yang kita bincang tadi saya tunjuk sikit je kan. So kita kena klik dekat sini, financial ratio. Klik dekat situ. Okay, di sinilah sebenarnya biasanya yang dikatakan ratio-ratio kewangan ataupun nisbah kewangan yang biasanya penting untuk pelabur-pelabur, boleh nampak dekat sini. So di mana nak dapatkan maklumat untuk yang mengira semua ni? Ni ada formula dia, ada ni setiap satu ni, semua ni didapati daripada annual report dan juga quarter report. Okay. Dan hari ni untuk kelas pengenalan fundamental analysis ni, kita tak berniat untuk tahu setiap satu ni lah. Yang tu kita bincangkan dengan panjang lebar lah dalam siri kelas fundamental analysis level 1 dan juga yang advance sikit. Tapi hari ni kita berkenalan dengan dapat some gambaran sikit tentang ratio-ratio ni. Okay. Antara bila tengok dekat sini, antara benda yang paling penting yang kita nak tengok untuk mengetahui syarikat tu, selain daripada tengok kat sini, okay, syarikat tu untung ke tak untung, kadang-kadang tak nampak sangat Macam contoh Macam contoh syarikat dia yang tengok tadi, AT. Kita tengok AT. So AT ni memang syarikat yang memang sebenarnya dari segi bisnes lah, sebelum ni dia memang problematic. Jadi saham dia naik tu sebab orang menjangkakan dia boleh turn around. Tapi at least anda tengok, so ni nampak macam menurun, tapi tak nampak dia punya negatif tu, tak nampak sangat. So kalau nak nampak jelas, tengok di financial ratio ni. Ini EPS ni biasanya yang paling-paling hari ni kita kena tahulah EPS ni apa. EPS ni earning per share, keuntungan syarikat yang dibahagikan dengan setiap unit saham. Jadi kalau di sini kita nampak dia negatif, itu menandakan sepanjang setahun yang lepas ni syarikat tu perniagaannya tengah mengalami kerugian. Tengah mengalami kerugian. Sebab biasanya kalau CEO syarikat public listed company ni, dia punya KPI kan, mungkin kita biasa dengan term KPI, dia punya KPI satu je, earning per share syarikat tu kena meningkat. So itulah yang menandakan in a way lah yang dia ni pandai berniaga ataupun tidak lah. Of course lah, kerana syarikat tu kena mesti menguntungkan. Ni adalah antara perkara yang paling penting. Jadi kita sebagai pelabur, kalau secara logiknya lah, kita berminat nak mencari syarikat-syarikat, kalau nak memilih syarikat-syarikat tu, adakah, tanya di sini lah, kita nak pilih syarikat-syarikat yang tengah rugi perniagaannya, nak letak duit dalam tu ke, ataupun syarikat-syarikat yang membuat keuntungan. Kalau menggunakan satu ratio yang nak melihat syarikat tu menguntungkan ke tidak perniagaan dia, inilah yang dilihat, earning per share, keuntungan untuk setiap unit saham. Okay, ni negatif 3 sen untuk setiap satu unit saham. Okay, mungkin kita tengok syarikat yang lain. Betul lah, yang goreng-goreng tu mungkin dah ada pengalaman, dah sama ada menggoreng untung lah. Kalau kita digoreng, pening sikit. So ada yang tanya syarikat lain, kita tengok, cuba tengok EduSpec punya ratio macam mana. Okay, saya harap faham method ni dia macam ni sikit. Yang penting kita praktikal terus macam mana cara nak buat. Just sebab tu kita cuba tengok sebanyak mana syarikat yang boleh. So the idea lepas ni kita boleh tengok sendiri. Tu je matlamat kita hari ni. Cuba tengok di sini ratio ni. EduSpec pun adalah syarikat yang rugi. Okay, untuk shortcutnya, kalau syarikat-syarikat yang negatif ni, orang jenis yang laju kan, nak buka je, tak sempat lah ni, nak klik berapa kali nak klik ni, buka sini, klik sini. So di atas ni untuk syarikat-syarikat yang loss making company, yang earning per share nya negatif, kita tandakan di atas ni lah negative earning. Maknanya syarikat tu adalah syarikat yang perniagaannya rugi. Tapi jangan salah faham, bukannya bermaksud syarikat ni, kerana itu yang peliknya, tapi syarikat ni negative earning tapi harga saham ni naik je. Yang itu kita bincang lain. Itu kena bincang dalam bidang teknikal. Sekarang kita memikirkan dalam konteks fundamental. Kalau kita akan berserabut sikit.
So in the long run anda akan nampak. In the short term kadang-kadang memang ada spike, tapi dalam jangka masa yang panjang biasanya syarikat tu harga sahamnya dia akan mengikut, in the end mengikut kepada fundamental syarikat. Okey, kalau nak tahu betul ke tak betul, kita ada satu screener yang hari ni saya nak kongsikan, screener yang berkait dengan fundamental. So antara screener yang kita boleh kongsikan adalah so yang ni kita tengok satu-satu. Kalau orang nak tahu habis tu macam mana nak cari syarikat-syarikat yang fundamentalnya baik. So ada beberapa saya akan kongsi yang percuma. Yang pertama, kita boleh susun daripada fundamental punya score. Okay. Sebab kita dah tengok tadi kan, kalau kata maknanya kalau tengok fundamental score ni, kata kalau dia positif ke tinggi maknanya baik. So macam mana nak scan syarikat-syarikat yang fundamental score tinggi? Fundamental score ni dia overall dia termasuk financial ratio kita ambil sikit, dan kalau ada institusi pegang kita ambil sedikit, dan kita ada juga ambil daripada valuation syarikat tu pun, kalau baik kita ambil sedikit markah. So itu dia secara totality. So kalau kata macam suka je idea ni, macam mana nak scan saham-saham yang fundamental score yang tinggi? Okay, anda klik dekat screener ni. Okay, listkan all screeners. So boleh nampak kat sini fundamental score tinggi, screener ni. So yang ni free je, boleh klik. Klik kat situ. Dah terus jimat masa, dia dah senaraikan. Okay, ini adalah syarikat-syarikat yang fundamental score-nya baik. Berdasarkan apa? Key ratio. Key ratio daripada balance sheet, income statement, cash flow statement ni yang kita boleh dapatkan daripada annual report syarikat, tetapi yang dah dikeluarkan juga dalam bentuk ratio yang kita tengok tadi, dan dah diberi scoring. So antara ini memang didominasi oleh Harta Legal, Kosan, Top Glove, syarikat-syarikat glove. Dan sebenarnya kadang-kadang ada orang kata syarikat glove ni ya ke fundamentalnya baik? Rasanya macam sebab COVID-19 je kot dia untung banyak kan. Tapi sebenarnya syarikat ni pun dah lama dah dia okey. So kita cuba klik sikit Harta Legal, kita klik sikit. Markahnya almost 9.2 daripada 10. So cuba tengok sebenarnya sejak daripada dulu lagi memang dah meningkat revenue-nya, dan juga daripada dulu profit-nya meningkat dalam trend menaik. Kita tutup yang ni, kita tak nampak yang ni kan. Memang dah menaik pun. Menaik, cuma menaik dengan mendadak lah disebabkan COVID-19. Ni kita tahu ni glove company. Jadi kebanyakan glove company pun chartnya lebih kurang sama. Maknanya sebelum ini pun dia memang dalam trend menaik dah pun. Maknanya syarikat fundamentalnya baik dalam tempoh masa yang panjang. So jadi itu senang maknanya dah scan dah. So kalau rasa macam boleh tengok lah. Tadi ada yang mention Scomnet tadi pun ada di dalam ni GHL system, cuba tengok. So dah terus scan dah syarikat-syarikat yang fundamentalnya baik in the long run. Kita tak cakap dalam tempoh yang ni, tapi harga sahamnya adakah follow? Saya zoom out sikit harga sahamnya. In the long run, harga sahamnya pun meningkat naik daripada 2013 dulu dalam 18 sen, meningkat secara bukan sharp sangat lah, meningkat sampailah ke sekarang ni RM1. Saya rasa dia baru bagi bonus ke apa, drop banyak ni, dalam RM2 lebih. Tahu tak? So maknanya itulah maksudnya maknanya fundamental ni sebenarnya harga saham dia akan follow fundamental in the long run, bukan dalam short period of time. Short period of time dia ada banyak-banyak rumors lah apa semua. So kita tengok syarikat yang cuba kita bandingkan dengan syarikat. Jadi kalau nak tahu, nak tengok syarikat-syarikat nak scan, boleh guna screener ni lah yang pertama. Okay, selain daripada screener yang itu, ada yang saya boleh cadangkan juga adalah kita faham kalau contoh ada orang yang suka dengan fund manager seperti EPF tu bagus lah. Nak jadi fund manager EPF pun bukan senang pun. Kena ada CFA lah, kena ada ACCA lah, kena ada ni yang power-power je. Yang maknanya yang kerja dekat dalam EPF tu, dan dia yang menguruskan dana yang berapa. Tadi kita sekarang semua dah tahu dana EPF berapa 900 bilion. 900 bilion tu dia guna nak beli saham. Siapa yang tekan tu, siapa yang pilih nak beli saham apa. So bila institusi ni biasanya dia memilih syarikat-syarikat yang okey, yang stabil, yang fundamentalnya kukuh. Jadi kalau berminat, apa agaknya saham-saham yang banyak institusi pegang. So ada satu screener yang dipanggil sebagai iSaham Institutional Picks. So anda klik kat sini. So dia menyusun, menyenaraikan terus saham-saham yang kebanyakannya dipegang oleh institusi tersebut, dan dalam masa yang sama iSaham score fundamental dengan technical score-nya pun okey. Kalau anda berminat dengan logik syarikat yang seperti ini, boleh gunakan yang ini. So cuba kita tengok syarikat-syarikat yang ada dalam ni lah. Timecom sebagai contoh. Kita klik kat sini Okay, revenue meningkat naik, profit dia kali, tapi lepas tu dia okey. Tapi kita tengok harga sahamnya in the long run
memang meningkat secara konsisten lah trend je in the long run. So jadi kita boleh ni, kalau berminat boleh gunakan ni. So macam contoh QL Resources, syarikat yang meniaga telur kan. Oh, nampak macam flat lah, sideways lah, tapi in the long run meningkat naik. Dan sebenarnya sebab syarikat tu perniagaannya bagus. Bila perniagaannya bagus, menguntungkan, ramai pelabur berminat untuk memiliki saham tersebut, berminat menjadi shareholder syarikat tersebut, dan lebih 10 tahun dah dia okey. Open System dah 53 kuartal dah dia mencatat keuntungan. Sintax dah 53 kuartal dah mencatat keuntungan. Magni dah 53 kuartal mencatat keuntungan. Ni memang syarikat-syarikat yang in the long run memang bisnesnya konsisten mencatatkan keuntungan. Setiap kuartal dia tak pernah catatkan kerugian. Jadi kalau anda suka nak shortlist syarikat-syarikat yang seperti ini, boleh gunakan screener ni untuk mencari. Okay, itu 3 screener yang kita kongsikan yang berkait dengan fundamental lah. So yang senang nak faham. Okay, so kita pukul apa dah ni? 9.42 lagi 3 minit. So saya tengok soalan sebelum kita masuk ke financial ratio sedikit Okay, earning per share menyumbang kepada, earning per share tu antara elemen utama yang menyumbang kepada fundamental score. Sebab mesti syarikat tu untung. Kalau syarikat loss making company, itu adalah kira macam red flag lah untuk menandakan syarikat tu fundamentalnya okey ke tidak. Okay, atas kosong. Okay. Alright. Okay, sebelum saya akhiri kelas ni, kita buka ke financial ratio ni. Nanti takut macam tak ni sangat kan. Okay, so kita pilih satu syarikat lah. Let's say Magni contoh. Okay, bila kita tengok dekat ratio ni ada banyak benda kan. Kita hanya bincangkan earning per share sahaja. Tapi saya nak bincang sekali lalu, okay, tak mendalam tentang yang lain-lain. Okay, contoh trend ni apa? PE ni adalah price, harga dibahagikan dengan keuntungan ni, earning per share. Jadi apa maksudnya? Saya terangkan secara ringkas saja. Ini mendalam kita bincang kat sesi lain. Price to earning ratio ni orang gunakan, biasa orang guna pakai apa? Orang guna pakai untuk tahu, syarikat ni harganya sekian-sekian. Macam contoh, dia tahulah harga Magni RM2.40 satu unit saham. Tapi nak berbaloi ke? RM2.40 ni mahal ke, murah ke? So kadang-kadang orang confuse. Kebanyakan kita selalu bandingkan harga saham tu mahal ke murah, tengok harga semata-mata. Tapi biasanya dalam fundamental dia tak tengok. Sebab kalau tak, sehari ni MPI kan, MPI RM25.48 pun masih ramai orang beli lagi. Kita macam biar betul saham RM25, mahal lah. Okay, mahal tu sebenarnya kalau kita tengok harga semata-mata macam tak betul, marah pula macam kurang tepat dari sudut fundamental. Dari sudut fundamental. So dia nak bandingkan yang mana lagi berbaloi beli, biasanya dengan harga yang kita bayar tu, kita bandingkan dengan profit syarikat, iaitu earning per share. Itulah dia, harga bahagi dengan earning per share. Yang pada itulah kita dapat PE ratio. Yang dalam kes ni MPI ni 31, which is agak tinggi. Tapi biasanya yang kalau di saham ni dihijaukan, kita bandingkan dengan, biarlah banding dengan syarikat yang seumpama dengannya. So MPI ni dalam semiconductor punya business. So kalau dibandingkan dengan syarikat-syarikat semiconductor lain yang ada di Bursa Malaysia, PE ratio dia adalah 40 mediannya. Jadi kalaulah syarikat ni PE ratio-nya di bawah average, bukan average, median. Kalau orang nak yang tak faham sangat, median tu boleh kata macam purata juga, titik tengah antara tinggi rendah. Kadang-kadang orang yang senang faham dia anggap purata. Kalau dia di bawah paras yang kebiasaannya, itu dianggap murah. So yang shortcutnya di saham ni, kalau setiap satu elemen ni walaupun kita tak faham dia apa, tapi kalau hijau ni dianggap positif mengikut elemen tersebut. Dalam kes PE ni nampak macam berbaloi lah berbanding dengan semiconductor yang lain. Itu dalam konteks tu so dia tak tengok harga semua. Sebab tu orang masih beli pada harga RM25. Okay, PEG pula, PE ratio ni kadang-kadang orang kata PE ni tak boleh, PE ratio ni tak penting sangat. Tapi kalau syarikat tu tak growing, kena ada elemen tu. Kadang-kadang walaupun PE dia tinggi, tapi kalau dia masih growing, berbaloi juga nak beli. So adalah satu formula yang dipanggil PE bahagi dengan growth, PE ratio to growth. Okay, tak faham tak apa Yang ni saya cakap laju-laju, takut nanti ada yang kata takkan tak cerita langsung. Nak faham kita ada sesi lain, saya kupas secara mendalam. Okay, Almanzi dengan Beaver ratio pula adalah formula yang biasanya diguna pakai untuk menilai syarikat tu potensi dia untuk bankrupt tinggi ataupun tidak.
Jadi kalau ratio kat sini markahnya baik, maknanya dia kurang potensi untuk bankrupt. Berdasarkan formula Almanzi dan Beaver. Tu maksud dia. Kita tengok. Current ratio, debt to equity ratio, yang macam kita bincang tadi. Yang ini nak menilai keupayaan syarikat membayar hutang. Tu macam okey, masih okey lagi. Free cash flow pula. So ini kalau hijau ni maknanya syarikat tu dia ada excess cash. Sebab dalam perniagaan ni cash dianggap sebagai king lah. Maknanya kalau ada cash banyak tu dia boleh buat banyak benda. Di zaman yang sukar dia boleh venture kepada bisnes-bisnes yang lain. Okay, itu maksud dia. Dividend per share adalah dividen yang saham ni pernah bagi. Macam kita tengok dekat table tadi. Dividend yield ni formula dia dividen bahagi dengan harga saham. So menggambarkan benda yang sama juga. Okay, revenue quarter on quarter ni macam yang dekat sini. Kita bandingkan quarter ini berbanding dengan quarter yang sama tahun lepas. Nampak ada peningkatan kan? Tapi yang ni dari segi visual, kalau macam tak nampak sangat, boleh tengok di sinilah. Which is yang ni positif. Revenue year on year, setahun yang lepas ni berbanding dengan tahun yang sama setahun tahun lepas. So ini peningkatan tahun ke tahun. Peningkatan revenue quarter ke quarter, peningkatan revenue tahun ke tahun overall. Ni peningkatan keuntungan. Ni peningkatan keuntungan dalam tahun ke tahun. NTA ni net tangible asset. Aset syarikat yang nyata. Aset ni ada dua. Ada yang non-tangible seperti aset dalam bentuk apa yang aset tangible ni senang cerita yang kita boleh nampak, yang kita boleh physical. Contoh tanah, contoh mesin yang dia boleh jual lah ada ni. So kalau aset yang non-tangible ni yang macam apa ni? Yang dia valuation dia tu susah sikit nak nilai, macam trademark, macam nama brand, ada nilainya tapi nilai dia tak tangible. Jadi ada orang yang kata kita nak menilai syarikat kena tengok tangible asset dia. Itu maksud dia. Okay, profit margin adalah margin keuntungan syarikat. Return of equity dengan return of invested capital ni adalah satu formula yang diguna pakai untuk tengok bila dia beli berbaloi ataupun tidak untuk investor. So ada kiraan dia. Tapi menggambarkan perkara yang sama. Okey, itu secara ringkas ratio-ratio kewangan ni. So secara kesimpulannya, bila kita tengok ruangan ni, mungkin mana satu yang paling penting daripada banyak-banyak ni? So kita bila melihat fundamental, kita tak boleh tengok pada satu perkara sahajalah. So bila kita nak menilai fundamental syarikat ni, kita biasanya menilai secara keseluruhan, secara in totality. Jadi dia tengok secara kolektif. So kadang-kadang secara kolektif. Tapi kalau nak secara ringkas kita shortcut ni, tak apa nak faham lah. Kalau yang level baru-baru ni, intro ni, kita tengok dekat ruangan ni, nampak banyak hijau lah. Macam okey kot fundamental dia. So itu dah okey dah untuk kita yang baru ni, untuk mendapatkan feel. So 3 ataupun 4 tempat kita nak tengok. Step 1, kita tengok sini dulu. Ni step 1 yang paling simple. Step 2, kalau kita boleh tengok lagi, kita tengok di ruangan ni, nampak nampak revenue dia, nampak profit dia. Step yang kedua. Step yang ketiga, kalau nak tengok secara zoom in sikit dari segi quarter-quarter, okay, ataupun kita boleh terus tengok di financial ratio ni. Step yang keempat ni kita boleh tengok secara kolektif, secara totality. Okay, kalau nak faham satu-satu ni memang perlu mendalam sedikit. Tapi at least saya rasa untuk introduction kepada fundamental 101 ni, saya rasa ini memadai lah untuk yang ni. Saya ambil soalan-soalan. Okay, so ada good question. Saya ambil berapa dah ni 9.49. So kita mungkin habis pukul 10. Okay, soalan. FA dekat ni kena bayar. Maklumat ni tak payah bayar. Maklumat ni memang semua orang boleh akses. Sekarang ni anda boleh buka pun dah boleh nampak dah. Setiap syarikat memang ada maklumat-maklumat ni ada. Saya tak tahu apa maksudnya ni. Saya dah jawab tadi. NTA, net tangible asset. Asset yang nyata. Asset yang nyata. Okay, tak apa. Hari ni kita, kalau ada yang tak mahir lagi tu tak apa nanti boleh belajar susah. So sebab tu kita cakap fundamental ni secara asasnya dia agak complicated. Tapi kita hari ni kita berkenalan dulu, jangan terkejut sangat ni. Kebanyakan kita first time tengok ni dia rasa macam, saya risau sikit sebenarnya nak bincang topik ni terutama untuk yang baru. Saya takut orang rasa macam susah, saham ni pening lah. So kita start dengan yang simple dulu. Yang penting kita faham logik. Logiknya apa? Logik bila kita nak melihat fundamental ni, kita nak mencari syarikat-syarikat yang prestasinya selama ini baik, dan yang kita jangkakan kalau prestasinya baik, kemungkinan dia akan terus baik lah in the long run. Okay, data kumulatif ataupun setahun. Okay,
dia berbeza-beza. Kebanyakan macam contoh trailing ni, maksudnya PE ni kita biasa guna pakai earning per share pun kita tambahkan 4 kuartal yang terkini lah, iaitu setahun yang recent, dalam tempoh setahun yang recent. Jadi bila ada quarter report keluar, dia akan berubah terus. Ada setengah tempat dia gunakan annual report punya maklumat saja, tapi kita gunakan yang updated lah, termasuk dengan quarter report pun kita update terus. Okey, so tadi ada soalan. Saya nak jawab satu soalan yang kata mana ada satu soalan saya ternampak tadi yang dia kata apa oh, kalau beli so good question. Kalau beli menggunakan fundamental ni tak payah cut loss ke? Okey, kita bincang sikit topik ni. So mungkin siapa yang biasa belajar technical tu dia ada cut loss kan. Tapi fundamental ni tak payah cut loss kalau beli ni. Okey. Fundamental ni yang kita bincang kalau yang betul-betul kena mendalam lagi. So ratio yang kita nampak ni adalah prestasi yang terdahulu. Okey, prestasi yang terdahulu. Yang mana kita rasa kalau terdahulu macam ni, betul kemungkinan besar dia akan continue to go up. Tapi kalau untuk yang kita nak bincang, nak melabur dalam jangka masa yang panjang ni, tengok technical pula, tengok kat sini biar ada kat sini. So dalam jangka masa yang panjang ni, kita kena gunakan maklumat-maklumat ni. So dalam satu fundamental ni, cabang ilmu fundamental ni, dia ada satu yang dipanggil sebagai growth investing. Growth investing ni mencari syarikat-syarikat yang dijangkakan boleh growing lagi pada masa akan datang. So adalah perkara-perkara yang kita tengok. So yang ini kita kena faham dulu sebelum kita menceburi dalam bidang growth investing. Dan selain daripada itu, dalam fundamental juga dia ada satu cabang ilmu lagi yang dipanggil sebagai value investing. Yang value investing dia mencari saham-saham yang undervalue. So menggunakan fundamental, kita adalah beberapa formula yang boleh diguna pakai untuk menentukan berapa yang kita nampak harga syarikat ni. Kan yang nampak harga RM25. Tapi kenapa ada orang still beli pada harga RM25? Ini adalah harga yang tertinggi sepanjang zaman. Macam tak logik, macam tak make sense. Siapa yang beli ni sebenarnya dia percaya syarikat ini pada masa akan datang akan growing lagi, yang bagi dia RM25 ni berbaloi lagi kalau beli sekarang. So ada yang berpandangan macam tu. So adalah cabang ilmu yang diguna pakai. Dia kata tengok ada element of growth ni, ada elemen ni boleh pergi lagi, boleh naik RM50, RM100 and so on and so forth. Mungkin macam tu. Sebab tu dia sanggup beli pada harga yang sebegini. Tapi untuk kita mendalami growth investing ke, value investing ke, dan sebagainya, kita kena faham lah untuk melihat ratio-ratio ni diguna pakai untuk mendalami membuat kajian-kajian tersebut. Jadi untuk peringkat awal ni, saya rasa untuk intro ni kita fahamkan yang konsep ni pun dah okey. So soalan untuk kajian syarikat yang baru listed less than a year, contoh Gratab. So itu adalah satu kelemahan dari segi fundamental analysis. So untuk syarikat yang list dia, maklumat dia baru disenaraikan tak sampai setahun, jadi maklumatnya tak lengkap lagi, kadang-kadang ratio pun tak apa nak lengkap, jadi kita tak dapat lagi nak membuat gambaran yang menyeluruh sebab dia kena ikut trend yang sangat panjang. Jadi betul itu adalah antara minor flaw lah kepada fundamental analysis. Tapi still berdasarkan maklumat yang terkini pun dan dikomparekan dengan maklumat yang masih dikeluarkan dalam prospektus tu, boleh lagi kita buat kajian dan compare. Alright. So saya rasa setakat ni itu saja. Saya minta maaf Saya minta maaf sebab satu, kita ada masalah teknikal tadi. Itu memang tak dapat nak dielakkan. Kita harapkan tak berulang lagi. Dan yang kedua, saya harap kita memang mungkin ada yang, biasanya kalau saya bincang topik ni, ada yang macam kurang berpuas hati lah sebab dia kalau boleh nak tahu satu-satu ni apa tapi kita kena faham kita kena set expectation kita betul. Untuk introductory ni at least kita faham untuk cara yang ringkas dan express untuk membuat fundamental analysis. At least kita dapat berkenalan tentang maksud secara high level kepada ratio-ratio ni yang macam saya terangkan tadi. So untuk pengenalan ni cukup setakat itu dahulu tapi boleh lagi belajar lebih-lebih lagi. So kalau ada sesi-sesi yang lain, insyaAllah kita boleh kupas dengan lebih mendalam dan kita juga dah kongsikan screener. Kalau balik ni nak kaji-kaji, at least kita dah dapat lah 4 step yang intro tu yang kita nak tengok. Cuba belik-belik syarikat ni. Lepas ni, kalau contoh ada orang suggest kat kita saham-saham ke, kita boleh jadikan amalan, tengok sikit lah saham contoh orang kompang apa macam saham macam apa kata apa yang baru ni, Mtronic. Mtronic macam power je kan. Masyuk ni, okey ni. So kita pun
okey macam okey je, kita pun beli. So contoh beli tu macam terbeli dekat sini. So biasanya syarikat-syarikat yang macam ni kan, negative earning, yang memang tengok ni memang makin menurun, tengok ratio-nya pun memang merah aja. Inilah biasanya syarikat yang senang digoreng. Tak semestinya, tapi kebiasaannya. Sebab tu kita nak terangkan juga introduction macam mana at least nak filter syarikat-syarikat yang okey, supaya kita tak takut tersangkut lah dekat saham-saham macam ni kan. Biasanya yang dah dikompang tu bukan masa dia dekat sini. Biasanya masa dekat sini baru kita nampak, betul lah, naik banyak lah. Belilah 19 sen. Dengan kata, orang kata boleh naik sampai RM1. Kita pun terbeli kat sini 19 sen, jatuh sampai sekarang 11 sen. So rugi hampir 50% duit kita. So biasanya memang saham-saham macam ni lah yang dalam istilahnya lah yang dipanggil goreng. Sebab tu kalau untuk yang baru-baru ni, bukan tak boleh, tapi kalau boleh lah elakkan dulu. Senang cerita, elakkan syarikat-syarikat yang macam ni. So kita ada banyak pilihan saham ni, jangan risau. Saham ni ada banyak-banyak. So kalau kita terlepas satu peluang pun, jangan risau. Okay, ada yang dah terkena. Alright, kelas teknikal nanti stay je dalam grup ni. Selalu jenguk-jenguk, kita akan umumkan later on. Okay, saya rasa cukup setakat dulu, dah pukul 10 malam. Terima kasih lah kerana menyertai. Saya tak sangka jugalah kelas fundamental ni ramai juga yang berminat. Selalunya teknikal yang ramai dapat 500 lebih ni, Alhamdulillah. So diharapkan faham sedikit sebanyak tentang fundamental analysis, dan at least kita dah tahu jugalah. Kalau nak berminat, boleh tengok screener-screener apa yang berkaitan. Ada banyak screener lain lagi. Mungkin kalau ada sesi akan datang, kita bincang screener yang lain juga. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Semoga dengan pengumuman bajet ni, esok market semakin rancak lah. So siapa yang dapat sahut fundamentally good company masa tengah panik 2 hari lepas tu, memang sekarang ni dalam keadaan yang senyum lah. Dalam keadaan senyum. Okay, sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jumpa lagi dalam sesi yang lain. Selamat malam.